bersama saya lagi dalam Alright Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, so ini dia ya apa yang berlaku di dalam Dewan Rakyat hari ini agak mengejutkan apabila Menteri KDN Datuk Seri Saifuddin Nasution membuat pendedahan yang selama ini rakyat di luar sana tidak tahu, sahabat-sahabat semua. Tetapi melalui pendedahan ini, ia amatlah mengejutkan negara kita. Katanya judi atas talian ada naungan politik. Wow, apakah yang cuba dimaksudkan oleh YB Saifuddin Nasution? Ya, katanya kerajaan tidak menolak wujud pembabitan orang politik yang melindungi aktiviti perjudian atas talian di dalam negara ini, kata Menteri Dalam Negeri iaitu Datuk Seri Saifuddin Nasution. Jelasnya lagi, naungan politik terhadap aktiviti perjudian itu bagi memastikan pihak terbabit tidak dapat dikenakan tindakan undang-undang dan menyukarkan tugas pihak polis untuk bertindak. Saifuddin berkata pihak yang menyediakan platform perjudian dalam talian itu boleh mengaut keuntungan sekitar 200 juta seminggu. Jadi memang wujud elemen naungan politik ada, dan dari situlah datangnya perlindungan. Itu antara kenyataan YB Saifuddin Nasution di dalam Dewan Rakyat hari ini. Tapi tanpa masa saya mau kita sendiri mendengar pencerahan daripada YB Saifuddin dan juga soalan daripada MP PAS yang mana mereka hari ini mempersoalkannya, tetapi dalam era mereka memerintah, mereka tidak melakukan apa-apa. Sahabat-sahabat semua hari ini bergegar-gegar mereka untuk mempersoalkan isu ini. Jadi tanpa membuang masa, mari kita tonton video ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk terus support Alright Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita tonton video ini dan juga pencerahan daripada Menteri KDN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertua, terima kasih sahabat saya dari Sungai Buloh. Soalan bertanya apakah cara dan langkah KDN ambil untuk tangani aktiviti judi atas talian. Sebelum itu, saya nak bawa perhatian ahli yang berhormat, mari kita kenal bagaimana aktiviti ini beroperasi. Yang pertama, dia sudah lama bertapak dan operasinya sangat meluas di negara kita, terutama sejak 10-15 tahun dulu. Melalui website, mobile application, social media channels, dan mereka target rakyat Malaysia. Yang kedua, operasinya berskala besar dan dia melibatkan organized criminal network. Sangat sophisticated. Mereka punya significant financial resources dan mereka punya keupayaan teknologi dan jaringan antarabangsa. Untuk yang pertua, bila kita kenal operasi mereka, soalan bertanya, apakah kerajaan sudah punya pengkalan data? Bukan saja KDN, khususnya polis dengan pelbagai unit, CID, AMLA dan segala macam. Kita juga berkolaborasi dengan Bank Negara Malaysia dan juga dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Di pihak pasukan polis, kita ada pengkalan data yang kita namakan Integrated Police Reporting System. Kita ada Central Criminal Intelligence Unit. Melalui pengkalan data ini, kita boleh mengenal pasti hierarki sindiket. Kita boleh mengenal pasti organized criminal network, jaringan jenayah yang terancang. Dan kita boleh bangunkan maklumat jenis-jenis game, online gambling ini, platform yang mereka gunakan, operators mereka, mastermind di sebaliknya. Kita juga tahu bagaimana trend online gambling ini. Websitenya, operatorsnya. Sedang saya jawab ini, Datuk Yang Dipertua, aktiviti ini sedang berlangsung. Ini contoh. Lebih 100 laman web. Cuma kita ni orang baik, kita tak masuklah. Ini satu minggu, kalau ekor dia saja, judi ekor, dia banyak jenis ekor saja. Itu 200 juta anggaran seminggu. Dengan senang aja. Saya boleh baca sini Senang aja.
Dia punya nama-nama, saya tak maulah promo nanti sebab jawapan kita ni ditonton. Bukan nak promo. Tapi dia ada Mushroom Group, ada Winbox, ada My Game, ada The One, kita kenal. Polis melalui pengkalan data tahu bagaimana operasi, jenis-jenisnya. Baik. Kerana itu, apakah langkah yang kerajaan ambil? Dari sudut perundangan, kita ada sekurang-kurangnya di bawah kawal selia kita ada 2. Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Akta Pertaruhan 1953. Ini akta yang kita ada, Datuk Ketua. Sekarang 2023. Akta 1953 ni tak pernah dipindah. Siapa yang patut pindah? Parlimen. Ahli politik. Tapi pindaan itu tak berlaku. Ada usaha 2019. Tapi sangat perlahan. InsyaAllah saya akan bincang perkara ini dengan Muhammad Perdana Menteri Tambun. Sebab akta ini di bawah kawal selia Kementerian Kewangan juga. 1953, judi masa itu mungkin belaga ayam aja. Sekarang ini Datuk Ketua, judi atas talian. Akta yang kita guna pakai masih sama. Kalau polis nak ambil tindakan, mereka challenge di mahkamah, judi atas talian tak termasuk dalam Akta Rumah Judi Terbuka dan Akta Pertaruhan. Mereka menang. Jadi, kita mesti ada tekad politik untuk pindah. Apa lagi kita buat? Kita blok akses kepada website. Kita blok. 2021 sehingga Mei 2023, kita dah blok 2,119 laman web. Tapi Tuan Ketua, kita blok, lepas tu dia ada mirror site pula. Sebab itu pasukan polis mesti 2-3 langkah ke hadapan. Datuk Yang di-Pertua, kita create public awareness, orang awam jangan terlibat. Tapi channel Telegram, kalau yang Muhammad buka Telegram, kita tak minta, dia invite kita dengan aktiviti setiap masa, setiap saat dia invite. Telegram. Tapi kalau kerajaan blok Telegram, kita dikatakan tidak business friendly. Ini ancaman baru bila kita sebut soal ini. Sebab itu, Datuk Yang di-Pertua, saya bagi jaminan tekad politik baru kerajaan baru ini. Pertama, undang-undang yang lama itu kita mesti lakukan pindaan dan lakukan segera, dia tak boleh perlahan. Yang kedua, pihak pasukan polis akan meningkatkan keupayaan kita untuk mengatasi perkara ini melalui pengumpulan data yang kalau kita kumpul data itu secara kredibel dan bila kita buat satu operasi itu targeted. Ya, dan kita harus punya azam politik untuk membenteras bahawa ini bukan hanya tanggungjawab the government of the day, tetapi tanggungjawab seluruh rakyat Malaysia yang tak mahu elemen yang merosakkan masyarakat ini bermarajalela. Terima kasih. Yang berhormat, soalan tambahan. Yang berhormat, Sungai Buloh. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang diberikan. Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri, ini membuktikan apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Tambun, Perdana Menteri, berkaitan judian atas talian ataupun online gaming ini adalah benar. Soalan tambahan saya ada 2 bahagian. Pertama, yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa KDN tidak bekerjasama dengan KKD untuk menyelesaikan masalah ini. Kedua, apakah yang menyukarkan pihak polis mengambil tindakan? Adakah wujudnya political patronage? Apakah tindakan yang akan diambil oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan masalah ini? Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Baik, ada beberapa komponen. Saya bahagian pertama saya senang jawab sebab tadi pegawai polis dah brief saya dekat kafe tadi. Bahagian kedua ni saya kena ambil tanggungjawab untuk menjelaskan sedikit lagi. Dia ada 2 bahagian di situ. Apakah ada kerjasama dan apakah langkah yang kita ambil? Ya, kita memang bekerjasama bukan saja dengan Kementerian Komunikasi Digital sebab mereka kawal akta komunikasi. Kita juga bekerjasama dengan Bank Negara
Sebab players ini, dia mesti ada data berkait transaksi kewangan, payment method, transaction volume, source of funds, money laundering pattern. Semua ini dalam radar polis. Kita juga kena ada source identification. Data ni crucial untuk kita target enforcement terhadap tindakan kita buat. Website apa, aplikasi apa, operators apa. Baik. Apakah ada political patronage, naungan politik, Datuk Yang Dipertua? Hal ini bukan hanya negara kita. Satu dunia dengan ledakan teknologi baru ini berdepan dengan perkara ini. Tak kiralah Amerika ke Eropah ke, sebutlah lah. Untuk saya berdiri di sini mengatakan Malaysia ini aktiviti online illegal, online gambling ini bebas daripada political patronage, orang akan ketawakan kita. Ya, memang wujud elemen naungan politik ke atas players ini. Ada. Affirmatively ada. Datuk Yang Dipertua. Dari situlah datang influence dan protection. Dari situlah datang corruption and bribery. Dari situlah wujudnya tipis political will untuk mengadakan dan membaharui tekad untuk memerangi perkara ini habis-habisan. Jadi pusingan dia adalah players dinaungi dan dia membalas dia punya political master. Political master melindungi dia supaya tindakan tak diambil. Contoh, maklumat dibocorkan. Contoh, polis faham sungguh-sungguh tentang pattern ini. Wujud. Sebab itu, saya imbas sewaktu Tambun pada peringkat awal menjemput elemen ini. Dan kemudian SPRM melakukan siasatan dan tidak ada maklumat yang korporatif. Tapi di peringkat pasukan polis, radar yang kita kesan dengan semua data yang saya sebutkan tadi, ini memang memerlukan perhatian berat. Ya, bahkan kita akan tengok semak balik apakah wujud kelulusan-kelulusan baru, lesen-lesen baru umpamanya, ataupun wujud atau tidak naungan-naungan ini yang membabitkan orang politik tertentu. Untuk ini Pertua, saya nak sebut bahawa ya, political patronage ini adalah kekangan terbesar yang dihadapi oleh KDN, oleh pasukan polis dan oleh kerajaan seluruhnya. Terima kasih. Yang Berhormat Kota Baru. Terima kasih Datuk Yang Dipertua dan terima kasih pada sahabat saya Menteri Dalam Negeri yang beri jawapan yang cukup baik. Saya bagi pihak pembangkang kami amat-amat menyokonglah satu political will yang ada di pihak kerajaan untuk menangani isu yang sekarang ini membarahi dalam masyarakat kita iaitu perjudian, khususnya yang terbaru perjudian atas talian. Saya ingin mendapat satu jawapan daripada pihak kerajaan. Dalam masa kita membincangkan mengenai perjudian atas talian, terdapat banyak lagi aspek-aspek perjudian yang dapat dilihat secara fizikal, premis-premis perjudian, kasino dalam negara kita ini. Apakah langkah yang ada pada kerajaan, iltizam kerajaan untuk kita cuba menangani, kalau tidak keseluruhannya pun sebahagian berperingkat-peringkat, supaya habit perjudian di kalangan rakyat kita ini dapat kita tangani secara yang munasabah, secara yang teratur, mengikut undang-undang yang ada di dalam negara kita. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Speaker sikit boleh speaker? Speaker sikit. Gambling. Oh tak boleh. Gambling industry ini Datuk Pertua, whether it is online or offline, government memang ada significant concern. And government is actively taking measures to combat it. Dengan izin, memang kita memberikan keprihatinan yang tinggi, yang signifikan, dan memang kita secara aktif mengambil langkah untuk combat. Ya, tak kira dari segi online atau offline. Tadi saya sebut dari segi perundangan, Akta 1953 itu 70 tahun kita kena ubah di sini. Akta itu Yang Berhormat Kota Baru tak masuk, online gambling tak masuk dalam tu sampai hari ini. Okey. Kelompongan itu menyebabkan pasukan polis tak ada keupayaan. Bantras buat IP
hantar ke AG, naik ke mahkamah, nak cas bawa apa. Akhirnya, denda cuma 50,000 di bawah akta kesalahan kecil. Dan itu tak padan, sedangkan industri ini multi-billions. Saya nak sebut begitu. Baik. Tekad politik government of the day tak perlu kita petikai. Yang Berhormat pernah ada dalam kerajaan, pernah pegang menteri undang-undang. Okay, sahabat saya dari Bagan Serai, sahabat lama saya, pernah jadi menteri agama. Okay. Saya tak pernah petikai soal political will kita untuk tengok aktiviti tak boleh biar berleluasa. Kita kena gembeling tenaga kita sedaya mungkin. Ini bukan nak soal tuding apa-apa. Sebab itu saya sebut tadi, dalam konteks yang rakan saya Sungai Buloh tanya, apakah wujud political will, saya jawab secara afirmatif. Wujud. Dalam radar polis. Dan ini membingungkan. Mana boleh pejabat orang politik menaungi aktiviti macam ini. Hanya untuk keuntungan dollar and cent yang menyebabkan kemusnahan dari segi sosial, ekonomi dan juga fiber dalam masyarakat kita. Jadi, Datuk Ketua, bahawa hal ini adalah merupakan hal yang kita kena ambil the whole nation approach. Terima kasih. Wow, itu dia sahabat semua, satu pencerahan dan juga pendedahan yang amat-amat mengejutkan daripada Menteri KDN, Datuk Seri Saifuddin Nasution. Ya, bagaimana katanya untuk menyelesaikan perkara ini sahabat semua, jika perjudian secara online ini dinaungi oleh orang politik, dinaungi untuk menjaga keselamatan mereka dan sebagainya, daripada disiasat, ditangkap dan sebagainya. Dan antara satunya lagi adalah apa yang perlu kerajaan hari ini lakukan adalah menggubal dasar undang-undang yang sedia ada, khususnya menambah dasar ataupun undang-undang berkaitan dengan perjudian online yang selama ini tidak pernah diubah, tidak pernah diperbaharui, ditambah dan sebagainya. Dan hari ini pihak pembangkang pula menanya tentang komited kerajaan dengan perkara ini. Tapi apapun jawapan yang diberikan oleh Datuk Seri Saifuddin amatlah membanggakan, kerana dia sendiri memberi kenyataan bahawa kerajaan perpaduan hari ini akan menggubal undang-undang itu untuk memasukkan akta perjudian haram ini, sahabat-sahabat semua. Jadi kita harapkan kerajaan ini terus menerus memberikan komitmen yang lebih tinggi untuk memerangi gejala perjudian ini, sahabat-sahabat semua. Jadi sampai di sini saja. Terima kasih sahabat semua kerana mendengar dan menonton video ini. Dan juga sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan, pendapat, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walan-walantit, lebay-lebay, geng sapu bersih dan juga GTA, geng takut Anwar. Bila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Alright, so jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.